Boleh. Kita cuba tengok. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali lagi kita cuba untuk menyelesaikan masalah teknikal. Masalah teknikal pada malam ini mungkin tak berapa nak jelas, tak berapa nak dengar. Tapi saya teruskan dengan soalan yang pertama sekali lagi bagi huraian yang lebih lekat sekali lagi. Section 47 sekali lagi untuk kita test suara sama ada boleh ataupun tak boleh. Teruskan. Okey, silakan. Silakan. Silakan Tuan Fahmi. Okey, silakan. Okey, baik. Secara ringkasnya, penceraian secara dalam seksyen 47 ini kita boleh klasifikasikan atau kita boleh panggil sebagai penceraian secara talak ataupun fast track divorce. Orang putih kata. Okey, penceraian secara talak ni berlaku apabila kedua-dua pihak suami atau isteri bersetuju untuk bercerai secara baik. Atau suami membuat keputusan untuk menceraikan isteri dengan lafaz talak. Penceraian jenis ini perlulah dibuat permohonan terlebih dahulu di mahkamah dan didaftarkan untuk direkodkan. Penceraian secara talak ini diperuntukkan di dalam enakmen Undang-Undang Keluarga Islam negeri-negeri. Okey, saya nak terus dengan seksyen 47 itu saja. Okey, saya nak teruskan soalan, apakah cara dan prosedur? Jelas apakah okey jelas. Okey, apakah cara dan prosedur yang boleh dilakukan untuk memfailkan kes di bawah seksyen 47 ataupun persetujuan bersama ini? Silakan. Okey, Chang, dengar ke? Ni apa Tuan Fahmi dengar ke? Soalan nombor dua. Minta maaf, mungkin ada gangguan sedikit daripada segi talian. Sama ada Tuan Fahmi ini dengar saya ataupun tidak. Salah-salah dia menunggu sama ada okey. Pertama sekali saya nasihatkan kepada sesiapa yang ingin membuat permohonan cerai ni agar solat istikharah terlebih dahulu. Mohon tunjuk dengar. Mohon petunjuk daripada Allah supaya Allah menunjukkan sama ada bahawa pilihan kita sama ada bercerai ataupun tidak bercerai. Okey, jadi apa prosedur yang boleh dilakukan untuk memfailkan kes seksyen 47? Pemohon bernekat untuk bercerai dan jawapan untuk pemohon untuk bercerai, maka pemohon suami atau isteri boleh terus pergi ke mahkamah syariah berhampiran. Contohnya, sekiranya pemohon itu duduk di Kepala Batas Pulau Pinang, depa boleh pergi kepada Mahkamah Rendah Syariah Seberang Perairan Utara Pulau Pinang bagi tujuan untuk membuat permohonan kes. Dan bagi tujuan pendaftaran, salah seorang suami atau isteri sahaja yang perlu hadir untuk buat pendaftaran. Jadi bila sampai di mahkamah, dapatkan borang mohon untuk bercerai dan isi. Bawa bersama surat nikah, surat beranak anak-anak, kad pengenalan dan lain-lain yang berkaitan. Jika tidak berpuas hati ataupun mahu penjelasan yang lebih lanjut, hubungi pihak mahkamah terlebih dahulu ataupun hubungi pejabat guaman ataupun peguam syar'i yang anda kenal. Okey. Selepas kita hantar borang itu, mahkamah akan tetapkan satu tarikh 21 hari selepas pendaftaran itu. Pada tarikh itu, mahkamah akan tetapkan suami dan isteri untuk hadir pada tarikh tersebut. Kalau suami setuju untuk bercerai, biasanya kes akan selesai pada hari itu juga.
Okey, Tuan Chang, apakah proses yang dilalui kes Seksyen 47 difailkan di mahkamah? Maknanya tadi Chang cerita difailkan di mahkamah, Tuan Fahmi cerita difailkan di mahkamah, so kalau ada perceraian pada hari itu juga. So, apa proses yang dilalui sekiranya kes Seksyen 47 ni? Mungkin suara saya lambat sampai kepada Tuan Fahmi. Dengar kan Tuan Fahmi? Apakah proses yang dilalui? Proses yang akan dilalui iaitu pada peringkat pertama selepas mendaftarkan kes mahkamah akan tetapkan satu tarikh untuk suami dan isteri hadir. Okey, yang kedua pada tarikh tersebut kiranya suami dan isteri bersetuju untuk bercerai maka akan selesai pada tarikh tersebut, atau sekiranya suami dan isteri tidak bersetuju bercerai maka mahkamah akan menetapkan satu lagi tarikh untuk suami dan isteri melalui jawatan kuasa pendamai. Okey, baik. Yang ketiga, sekiranya ada persetujuan perdamaian suami dan isteri itu untuk hidup semula sebagai suami isteri, maka mahkamah akan menolak permohonan cerai tersebut. Dan kiranya permohonan sekiranya daripada laporan jawatan kuasa pendamai tersebut ada terdapat syikok, maka mahkamah akan menetapkan satu lagi tarikh untuk suami dan isteri melalui proses hakam yang dilantik oleh mahkamah. Dan yang keempat atau yang terakhir sekali, sekiranya laporan daripada hakam tersebut ada alasan munasabah ataupun syikok untuk bercerai, maka mahkamah boleh memerintahkan suami untuk melafazkan cerai dan mahkamah boleh memerintahkan hakam untuk melafazkan cerai bagi pihak suami. Itu saja. Okey. Jadi bila kita kata cerai setuju, kebiasaannya sama ada lelaki fal, isteri tak setuju cerai. Dia punya suara tu, minta maaf pada penonton-penonton, mungkin suara saya lambat sampai kepada Tuan Fahmi untuk dia mendengar. Okey, jadi saya teruskan soalan terus pada malam ni sebab mungkin pada malam ni saya rasa paling antara yang teruk sikit untuk online kita pada malam ni mungkin gangguan cuaca di utara ini. Jadi apakah itu jawatan kuasa pendamai dan hakam? Okey, baik. Yang pertama, jawatan kuasa pendamai ini adalah terdiri daripada pegawai agama di pejabat agama di daerah sebagai dijadikan sebagai pengerusi, dan seorang wakil suami dan seorang wakil isteri. Di peringkat jawatan kuasa pendamai ni, mahkamah akan memberikan keutamaan untuk menjadi wakil ni kepada ahli keluarga atau saudara mara yang terdekat saja. Jadi wakil-wakil mereka ni hendaklah berusaha berbincang untuk mencapai perdamaian. Dan jawatan kuasa pendamai juga mestilah memberi kepada suami dan isteri untuk menyatakan pendapat dan memanggil wakil untuk siasatan dan pandangan. Dan pada peringkat ini juga dia dilakukan secara eksklusif antara pihak-pihak, wakil pihak-pihak dan pengerusi saja. Dan sekiranya pihak-pihak ni berjaya didamaikan, maka permohonan penceraian ini boleh ditarik balik pada bila-bila masa dengan kebebasan pihak-pihak untuk memfailkan semula permohonan yang sama. Bagaimanapun sekiranya pihak-pihak ataupun suami dan isteri gagal mencapai kata persetujuan ataupun suami enggan melafazkan cerai, maka mahkamah hendaklah merujuk kes tersebut kepada hakam. Dan sekiranya mahkamah tak puas hati dengan jawatan kuasa pendamai itu, maka mahkamah boleh melantik jawatan kuasa pendamai yang baru untuk menjalankan sekali lagi sesi tersebut. Dan yang kedua adalah hakam. Okey, hakam ini diperuntukkan dengan jelas dalam Seksyen 48 di bawah enakmen Undang-Undang Keluarga Islam yang sama. Iaitu hakam ini ialah sebagai dua penimbang tara yang mempunyai maklumat berkaitan dengan isu rumah tangga pihak-pihak, iaitu suami dan isteri, untuk bertindak bagi pihak suami dan isteri tersebut.
Pelantikan hakam buat setelah mahkamah berpuas hati sekiranya berlaku syikok atau perkelahian sesiasa berlaku antara pihak-pihak dalam tempoh perkahwinan. Jadi hakam suami boleh diberi kuasa untuk melafazkan talak bagi pihak suami. Sesi pembincangan menerusi hakam ini juga tertakluk pada arahan mahkamah dan hendaklah mengikut hukum syarak. Dan sekiranya ada hakam suami enggan melafazkan cerai tetapi meminta penceraian dibuat secara tebus talak dan hakam si isteri setuju, maka mahkamah juga boleh mengarahkan penceraian tersebut dibuat secara tebus talak. Sekiranya pihak suami gagal menghadirkan diri, maka pihak isteri tiada pilihan lain, mereka boleh terus kepada permohonan fasakh ataupun taklid. Okey, jadi tadi Tuan Fahmi dah cerita tentang syiqaq. Syiqaq tu apa dia? Jelaskan sedikit. Apakah yang dimaksudkan dengan syiqaq? Okey, baik. Syiqaq ni kalau orang syiqaq dalam bahasa Arab, kita orang Melayu ni sebut pertengkaran, perkelahian ataupun pergaduhan. Ya, syiqaq. Okey, lepas tu dari segi istilah pula bermaksud berlaku perselisihan antara suami dan isteri yang sering terjadi dan tidak dapat diselesaikan. Okey, dan ini dijelaskan juga di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Yang bermaksud, dan jika kamu bimbangkan perpecahan di antara mereka berdua, maka lantiklah orang tengah untuk mendamaikan mereka, iaitu seorang daripada keluarga lelaki dan seorang daripada keluarga perempuan. Jika kedua-dua orang tengah itu dengan ikhlas bertujuan untuk mendamaikan, nescaya Allah akan menjadikan kedua-dua berpakat balik. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui lagi amat mendalam pengetahuannya. Okey, jadi sekiranya dalam seksyen 47 ini adalah perceraian persetujuan. Sekiranya talak tersebut telah jatuh ataupun sabit, bolehkah pihak-pihak ini untuk rujuk semula? Boleh. Dan bila mereka bercerai dengan seksyen 47 ni, maka talak akan jatuh dengan talak satu. Dan bilangan talak akan berkurang. Menurut pandangan mazhab Syafi'i, bilangan talak bagi suami isteri yang bercerai kemudian berkahwin semula dengan talak satu, maka berbaki lagi 2 talak. Dan dalam keadaan yang kedua pula, dalam mazhab Syafi'i juga, sekalipun jika isterinya itu bernikah dengan lelaki lain di antara talak-talak tersebut, maka lepas tu dia kembali pula dengan suami yang pertama, maka pada suami tersebut masih mengikut baki talak. Okey, baik. Ini berdasarkan hadis yang diambil daripada riwayat Syafi'i dalam musnadnya daripada Abu Hurairah, yang bermaksud sekiranya seorang wanita ditalakkan suaminya dengan talak satu atau talak dua, kemudian wanita itu berkahwin dengan lelaki lain, kemudian lelaki yang baru dikahwini mati atau diceraikan, lalu wanita itu kembali menikahi suami yang pertama, maka wanita itu di sisi lelaki itu dengan apa yang berbaki dari talaknya kepada wanita tersebut. Okey, jelaslah dari segi maknanya, dari segi tuntutan ataupun perceraian ini boleh dirujuk semula. Tengok kepada keadaan talak itu adalah talak 1, 2. Kalau talak 3 tidak boleh rujuk semula lah. Okey, saya bagi laluan satu soalan kepada Afiq Gali. Okey, Tuan Fahmi boleh baca? Salam Tuan Fahmi. Sekiranya suami tidak mahu bercerai tapi isteri mahu bercerai, ada cara lain untuk selamatkan rumah tangga agar tidak bercerai? Silakan. Waalaikumsalam Tuan Afiq. Saya nak abang pandangan saya rasa pujuklah kita je yang tahu isteri kita. Kita bawa dia pergi makan angin ke apa ke, bagi dia duit ke apa lebih sikit, mungkin boleh lah
untuk selamatkan rumah tangga tu agar tak bercerai. Selebihnya saya tak pasti. Kalau dia antara lain kita kena kaji dulu daripada pasangan suami isteri ni, apa permasalahan yang suami ni minta cerai. Kalau suami ni minta cerai masalah duit, kita selesaikan bab duit. Kalau dia perceraian dia ada disebabkan ada orang ketiga dan sebagainya, ataupun tak cukup perabot rumah tangga, so bincang cara dialog dan mungkin boleh buat satu perjanjian supaya suami ini akur. Contohnya kebanyakan isteri ini apabila meminta cerai ini atas alasan suami tidak memberi nafkah, sedangkan dalam tempoh perkahwinan suami ini wajib memberi nafkah kepada seorang isteri. Dan pandangan seorang suami pula, isteri bekerja, suami bekerja, duit gaji isteri itu adalah sebagai nafkah. Kalaulah tidak diberi kerja, maknanya tidak mendapat gaji. Itu pandangan suami. Tetapi dari segi hakikatnya, nafkah itu tetap kepada suami kecuali atas dasar keharmonian rumah tangga. Duit isteri itu digunakan untuk rumah tangga. Itu kebanyakan. Jadi perbincangan ini dibincangkan, mungkin diselesaikan dengan satu perjanjian supaya dengan aku janji tidak mengulanginya lagi. Ini mungkin sebagai satu langkah untuk kembali sebagai suami isteri. Biasanya kita sebagai peguam syar'i ni, kita tak berhasrat untuk menceraikan orang. Kadang-kadang bila orang kata peguam syar'i ni untuk menceraikan orang, tak. Kami ni sebagai peguam syar'i, kalau balik sebagai suami isteri pun alhamdulillah. Kalaulah tak dapat diselamatkan lagi, sebab itulah kami memakai baju hitam putih. Putih, bersih, bersih, kembali sebagai suami isteri. Hitam, hitam, potong terus. Itu dari segi sistem perundangan hitam dan putih. Okey, soalan seterusnya. Mungkin kalau penonton-penonton pada malam ini ada soalan, boleh type di ruangan komen ini. Mungkin Tuan Fahmi boleh menjawab secara umum. Dan pandangan kami, pandangan Tuan Fahmi juga bukan mewakili mana-mana peguam. Ini sekadar pandangan peribadi. Mungkin peguam-peguam lain mempunyai pandangan yang berbeza dengan kami. Itu biasa dari segi undang-undang. A, yang sebelum ni saya selalu katakan, A boleh jadi B, B boleh jadi C, C boleh jadi E. Itu kadang-kadang E itu boleh jadi Z. So belum tentu persamaan itu dalam konteks undang-undang. Tapi ini adalah dari segi pengalaman kami sebagai seorang peguam syar'i di Mahkamah Syariah mengenalikan kes-kes yang sedemikian. Jadi saya nak tanya, bila Seksyen 47, contohnya bila mahkamah benarkan lafaz talak dibuat dengan keizinan hakim. Kalau tanpa keizinan hakim, dia perlu pengesahan lafaz cerai juga. Tapi ini dengan keizinan hakim. Jadi, kenapa mahkamah tidak membenarkan lafaz di luar mahkamah? Silakan. Okey. Okey, baik. Pada pendapat saya, ada satu sebab, iaitu sekiranya lafaz talak tersebut yang dilafazkan di luar tu berlaku dengan lafaz yang tidak jelas. Contohnya seperti aku pulangkan kau kepada ibu bapa kau, aku tidak mahu bersama kau lagi. Jadi akan berlaku banyak masalah semasa pasangan suami isteri ini mendapatkan pengesahan lafaz cerai, kerana suami dikehendaki untuk berterus terang di dalam mahkamah apabila ditanyakan oleh hakim. Jadi tentang niatnya. Jadi hakikatnya terdapat banyak kes di mana apabila ditanya oleh hakim, si suami ini enggan mengakui bahawa dia sememangnya berniat untuk menceraikan isteri dia semasa membuat lafaz tersebut. Maka isteri akan sentiasa dalam keadaan berasa serba salah kepada Allah, dan sekiranya suami tidak berlaku jujur semasa menjelaskan niat kepada mahkamah, dan mereka kembali hidup sebagai suami isteri dalam keadaan ketidaktentuan. Okey, itu dari segi kenapa mahkamah tidak benarkan lafaz luar cerai di mahkamah. Saya nak tanya kepada Tuan Chang, Tuan Fahmi, Seksyen 47 ni apabila suami isteri tak setuju, bolehkah kita pindah terus Seksyen 47 tu kepada fasakh ataupun taklid? Kalau untuk Seksyen 47 ni, kalau kata suami isteri tak setuju, kita tak boleh untuk tukar terus di dalam mahkamah secara lisan. Kita kena tarik dulu permohonan penceraian, dan kita perlu memastikan permohonan yang baru sama ada permohonan fasakh ataupun taklid
Tengok juga alasan yang mana lebih berat, sama ada fasah ataupun taklid. Okey. Jadi kita kata Seksyen 47 ini tak boleh berpindah sewenang-wenangnya kalau suami isteri tak setuju terus kepada fasah ataupun taklid. Dia mesti akan melalui jawatankuasa pendamai. Tapi bolehkah daripada seksyen fasah ini ketika mana perbicaraan dan taklid ini ditukar sekiranya terdapat persetujuan kepada seksyen 47? Okey, baik. Sekiranya daripada permohonan penceraian fasah ataupun taklid, kita boleh meminda seksyen tersebut daripada kepada seksyen 47 secara lisan ataupun secara bertulis di dalam mahkamah. Kerana apa yang penting dalam satu kes itu adalah fakta kes itu sendiri. Maknanya kalau daripada fasah kepada seksyen 47, fakta kes masih lagi sama. Cuma kalau daripada seksyen 47 kepada fasah ataupun taklid, fakta kes sedikit berbeza. Dia tak boleh nak tukar pun. Okey, ada satu soalan saya cuba raikan untuk kita sama-sama berbincang dan menjawab. Daripada Solehah Nur, ada orang bertanya, wakil, kawan saya baru nak keluar dari rumah bawa anak sekali. Sebabnya suami nak bawa balik kakak angkatnya katanya. Janda nak seorang, dia tak setuju dengan tindakan suami. Bolehkah dia nak keluar daripada rumah tanda protes? Sebab bila dia cakap dia tak setuju, suami dia cakap dia nak keluar. Ambil bahasa dia nak keluar kan. Dia persilakan anak-anak jangan bawa. Sebab suami dia banyak kali dah curang. Tak ada lagi bukti yang kukuh nak tunjuk dekat mahkamah yang suami dia curang. Boleh cerita sikit tak apa tindakan isteri itu perlu buat? Okey, baik. Pertama sekali kita kena tahu dulu sumber yang kita tahu mengenai kakak angkatnya itu janda anak seorang. Jadi daripada bukti tu saya rasa daripada saksi ataupun bukti tu kita boleh bawa untuk kes ke depan, dan saya rasa benda tu kalau setiap kali untuk keluar rumah bagi saya elok untuk laporkan kepada polis terlebih dahulu, untuk buat laporan polis. Okey, biasanya kalau Tuan Syazri ada tambahan sikit. Biasanya kalau kita apa-apa tindakan kita nak pergi ke mana-mana, yang penting report polis lah yang pertama. Ini sebagai satu bukti alasan kenapa kita nak keluar daripada rumah. Yang kedua, mungkin kita boleh jumpa JKK ataupun imam untuk mengadu tentang masalah rumah tangga. Yang ketiga, kita boleh adu kepada pejabat agama Islam untuk mengadakan sesi kaunseling. Yang keempat, mungkin kita boleh mencari orang alim ataupun mencari pengamal undang-undang syariah yang berdekatan dengan kita untuk mendapatkan pandangan undang-undang sama ada perlu memfailkan perceraian ataupun tidak. Sebab kalau ikut dari segi yang diceritakan itu adalah satu kehidupan secara dalam keadaan yang tidak terpuji, yang seperti mana terdapat dalam fasah. Mungkin boleh memfailkan fasah dan sebagainya. Tapi kalaulah tidak ada merit, tidak ada bukti, cadangan saya adalah lebih baik memfailkan seksyen 47 terlebih dahulu supaya diletakkan satu klaus tiada persefahaman sahaja. Maknanya tidak mendedah aib pihak-pihak. Seksyen 47 ini adalah seksyen yang tidak mendedah aib pihak-pihak. Just hanya untuk perceraian itu hanya diletakkan sebagai satu tidak ada persefahaman sahaja. Kecualilah perceraian itu tidak dipersetujui, barulah daripada A sampai Z dalam perkahwinan itu dinyatakan dalam tuntutan fasah ataupun taklid. Itu kebiasaan dari segi untuk tuntutan berkaitan dengan seksyen 47. Kalaulah tidak ada merit ataupun tidak ada bukti. Jadi Tuan Chang Tuan Fahmi jadi adakah seksyen 47 ini dia perlu kepada satu lantikan peguam ataupun pihak-pihak dia boleh buat sendiri untuk seksyen 47 ni, ataupun dokumentasi yang perlu dimasukkan? Silakan. Okey, ada soalan. Mungkin Tuan Fahmi tak mendengar, ada gangguan talian lagi. Okey. Tuan Fahmi ada dengar suara saya ke? Ada dengar ke?
Okey, baik. Pada pendapat saya sebagai seorang peguam syar'i, bagi saya untuk memfailkan kes Seksyen 47 ataupun mana-mana kes di mahkamah perlu kepada nasihat. Okey, ada soalan terbaru, kan? Daripada Dengar. Ummu Bahjat. Dengar. Okey. Tengok soalan. Oh, Tuan kat Penang ada atau Kedah ada pegawai hakam ke? Ya. Tengok pada soalan. Dengar suara saya? Tuan Fahmi minta rujuk kepada soalan. Nampak tak soalan? Okey, Tuan kat Penang atau Kedah ada tak pegawai hakam? Silakan. Okey, silakan. Okey, saya sebagai peguam syar'i yang beramal di Pulau Pinang. Mungkin gangguan talian daripada Tuan Fahmi ni mungkin sebab sepanjang beramal di sepanjang beramal di Pulau Pinang sebagai peguam syar'i, hakam ini dilantik oleh hakim sendiri pada masa tersebut. Jadi saya boleh klasifikasikan sebagai kiranya di Pulau Pinang wujud pegawai hakam ni dengan syarat dilantik oleh mahkamah. Tapi kalau di Kedah saya tak pasti, saya belum beramal di Kedah. Okey, kalau ikut dari segi di Pulau Pinang, saya cuba tambah sedikit untuk tuan-tuan Puan Ummu Bahjat. Kan di Pulau Pinang ini dia bergantung kepada hakim. Ada yang hakim yang boleh menggunakan hakam, ada yang hakim yang tidak boleh menggunakan hakam, diarahkan untuk memfailkan Seksyen 47. Dia tak semua. Maknanya ada setengah permohonan kita memfailkan, mahkamah tolak kepada hakam, dilantik pegawai mahkamah dan pegawai mahkamah berhak untuk melafaz cerai. Itu ada. Cuma di Pulau Pinang ini secara hakam, secara rasmi itu belum dilaksanakan lagi. Di Kedah hakam secara rasmi itu pun belum dilaksanakan lagi. Cuma ada, kadang-kadang ada satu dua hakim yang ada satu dua kes yang dikeluarkan. Cuma secara rasmi untuk macam Selangor dan KL itu belum dilaksanakan lagi di Pulau Pinang dan Kedah. Kan? Jadi, okey, ada lagi soalan? Okey, insya-Allah. Okey, Assalamualaikum. Nur Hafizah Zainal Abidin. Saya nak tanya Tuan berkenaan terma yang direkodkan masa perceraian. Seksyen 47. Bolehkah dalam perjanjian tersebut direkodkan berkaitan dengan nafkah tertunggak tapi tak ada perintah nafkah pun sebelum ni? Sekadar janji lisan daripada suami. Terima kasih. Silakan. Silakan Tuan Fahmi. Dengar ke? Silakan. Silakan, Tuan Fahmi. Okey, saya terus untuk menjawab soalan ini. Mungkin Tuan Fahmi tak dapat, mungkin suara saya lambat sampai, yang seperti yang saya ulang berkali-kali tadi. Saya nak tanya Tuan berkenaan terma yang direkod pada masa perceraian. Bolehkah dalam perjanjian tersebut direkodkan berkaitan dengan nafkah tertunggak tapi tak ada perintah nafkah pun sebelum ini? Okey, berkaitan dengan rekod mahkamah rendah, apabila terus pada perceraian, mahkamah akan tanya semula tentang iddah dan mut'ah. Mahkamah tidak akan merekodkan sebelum daripada perceraian tersebut. Selepas daripada perceraian, sebab iddah dan mut'ah ini didapati ataupun hanya berkuat kuasa selepas daripada perceraian. Jadi, mahkamah membenarkan apa-apa perceraian, rekod selepas perceraian melibatkan bidang kuasa sahaja. Contohnya, iddah, mut'ah, nafkah anak sekiranya ada diletakkan dalam mahkamah, di dalam satu perintah. Begitu juga di Pulau Pinang, dia mengambil satu inisiatif yang terbaru. Apabila seorang itu telah melafaz cerai, ini telah berlanjutan daripada 2-3 tahun yang dulu, daripada pimpinan Yang Amat Arif, Datuk Walid,
Apabila seorang itu telah menceraikan isterinya, secara automatik selepas daripada perceraian, hakim akan tanya jumlah iddah yang perlu dikemukakan ataupun dibayar oleh seorang suami kepada isteri. Dia akan tanya kepada kadar kemampuan dulu, tapi sekiranya suami itu tidak berkemampuan ataupun tidak bersetuju, hakim akan meletakkan dengan kadar paling minimum, contohnya iddah 300, dan mut'ah mungkin lebih kurang dalam 1,000 ataupun 2,000, itu terserah kepada hakim. Yang paling penting, hakim dia akan meletakkan salah satu perintah berkaitan dengan nafkah anak. Sekiranya anak itu contohnya kita kata ada 2 orang, mungkin hakim akan bagi minimum 200 berdasarkan kemampuan. Peringkat pertama mesti ditanya kepada pihak defendant terlebih dahulu sama ada setuju atau tidak setuju berdasarkan persetujuan beliau sahaja. Tetapi sekiranya beliau tidak ada persetujuan, secara automatik hakim akan meletakkan nafkah anak sementara di dalam perintah perceraian tersebut. Jadi apa yang perlu dibuat oleh pihak plaintiff ini, sekiranya perlu pada pengubahan perintah. Sebab di bawah seksyen 70, 76 ataupun 77, 76 dan 77, seorang pemohon ataupun seorang satu perintah yang berkaitan dengan nafkah anak dan hadhanah anak ini boleh dipindah walaupun perjanjian itu telah dibuat sebelum daripada perceraian atau selepas daripada perceraian. Dan perkara ini boleh direkodkan di mahkamah anda. Tetapi berkaitan dengan perintah mahkamah tinggi yang melibatkan dengan hak jagaan anak ataupun melibatkan dengan harta sepencurian, tidak boleh difailkan ataupun direkodkan di mahkamah rendah. Pada kebiasaannya dia menggunakan seksyen tak silap saya 122, iaitu mengakad, maknanya dia kena bawa merofakkan kes itu ke mahkamah tinggi atau menyelesaikan kes di mahkamah rendah terlebih dahulu baru boleh memfailkan kes di mahkamah tinggi. Tetapi kebiasaannya terjadi apabila penyelesaian di mahkamah rendah telah berlaku tetapi di mahkamah tinggi tidak boleh selesai. Yang ini biasanya kalau kita mewakili seorang suami ataupun bapa, iaitu di mana hak jagaan anak dimanipulasi. Contohnya di mahkamah rendah setuju diberi kepada bapa, tapi belum direkodkan di mahkamah tinggi dan kita filekan di mahkamah tinggi untuk direkodkan di mahkamah tinggi. Bila file di mahkamah tinggi, si isteri ini tidak bersetuju. Jadi dia akan melalui satu prosedur bicara semula. Begitu juga dengan harta sepencurian. Tidak boleh direkodkan di mahkamah rendah, perlu direkodkan di mahkamah tinggi. Sekiranya persetujuan itu tidak dipersetujui, dia akan melalui satu proses perbicaraan yang penuh berkaitan dengan harta sepencurian di mahkamah tinggi. Disebabkan harta sepencurian berada dalam bidang kuasa mahkamah tinggi. Dan pada malam ini mungkin saya mohon ribuan kemaafan kepada penonton-penonton di luar pada malam ini. Kita sedaya upaya untuk menjawab soalan. Mungkin gangguan teknikal pada malam ini begitu ketara, mungkin suara saya lambat sampai kepada Tuan Fahmi, tapi fakta-fakta yang dijelaskan oleh Tuan Fahmi masih lagi jelas, masih lagi dapat disampaikan kepada umum. Dan soalan-soalan yang tanya pada kita pada malam ini, kita cuba sedaya upaya untuk menjawab. Dan saya dapati mungkin Tuan Fahmi pun dah tak masuk ke line dah sebab talian ni mungkin begitu teruk. Dan saya mohon maaf sekali lagi dan insya-Allah kita dah sampai kepada penghujung live 30 minit sahaja. Dan insya-Allah pada malam esok kita akan membincangkan tentang hak jagaan anak ataupun hilang kelayakan hak jagaan anak. Dan sekiranya anda pada malam ini menonton saya, mungkin boleh like page saya insya-Allah dan sharekan berkaitan dengan perundangan syariah yang kita cuba ketengahkan ini dan kita cuba bawa. Dan mungkin masuk semula saya kita raikan juga. Okey Chan. Okey, Tuan Fahmi, kalau boleh buat satu penggulungan apa yang kita perbincangkan pada malam ni untuk penonton-penonton kita semua insya-Allah. Gulungan macam nasihat sikit no. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey baik, sebelum pihak isteri berhasrat untuk memfailkan permohonan cerai, adalah menjadi satu ketentuan bagi isteri untuk meneliti terlebih dahulu alasan-alasan yang sesuai, tepat dan munasabah bagi mewajarkan sesuatu permohonan itu dibuat. Ini adalah bagi memastikan permohonan tersebut
tepat dan selaras dengan keadaan hukum syarak dan undang-undang. Sekiranya fakta atau alasan-alasan yang dikemukakan itu tidak menepati maksud penceraian yang dipohon, sama ada secara ta'liq, fasah ataupun sebagainya, kemungkinan besar kes tersebut akan ditolak oleh mahkamah. Jadi untuk mendapatkan kepastian yang lebih lanjut, pihak isteri adalah dinasihatkan agar mendapat khidmat pandangan daripada pihak-pihak yang berautoriti di bahagian Undang-Undang Keluarga di Jabatan Agama Islam Negeri atau Mahkamah Syariah yang berdekatan ataupun pejabat guaman atau peguam syar'i yang dikenali oleh pemohon. Okey. Ada satu soalan. Kita cuba jawab juga. Kita cuba raikan baru masuk. Salam. Maaf soalan saya ni di luar topik sikit. Apa hukumnya lelaki yang dah bertunang ada hubungan dengan wanita lain? Sebab ialah dalam Islam kalau lelaki ajak kita kahwin, apabila wanita itu bersetuju, itu dah kira bertunang. Betul kan kalau saya silap? Boleh ke wanita tunang lelaki itu menuntut sesuatu? Saya cuba nak tahu walaupun sekarang lelaki tersebut sudah pun berkahwin dengan wanita yang dicurangi itu. Okey. Boleh kah? Ataupun saya cuba jawab dulu? Okey, dari segi ganti rugi pertunangan ini, maknanya yang kita cakap itu maknanya betul. Dalam Islam ini apabila seorang lelaki meluahkan perasaan sayang ataupun nak bertunang dengan niat untuk berkahwin, itu dah dianggap bertunang apabila ada offer dan acceptance. Kita kena faham dia adalah offer acceptance ni adalah satu ikatan perjanjian, dan kita telah bahas dalam topik kita di FB Live ini dalam tajuk ganti rugi pertunangan. Jadi apa yang perlu, yang Puan lihat, perlulah perjanjian itu sekiranya lebih baik ada penulis ataupun ditulis. Ini adalah satu rekod, dan sekiranya semasa perjanjian itu dibuat mestilah dinyatakan apa yang telah diberi, apa yang telah dihabiskan. Contohnya persediaan untuk mengadakan kenduri, persediaan untuk kad-kad jemputan, persediaan untuk pelamin, persediaan dan gambar kad-kad, semua yang telah disediakan semata-mata ke arah untuk perkahwinan. Tetapi sekiranya berlakunya ribut ataupun si tunang kita ini telah berkahwin dengan orang lain, adalah menjadi hak kita sekiranya kita mempunyai bukti yang jelas dan bertulis dan bukti-bukti yang boleh dikemukakan mahkamah untuk menuntut satu jumlah ganti rugi sebagai satu ganti rugi terhadap pertunangan tersebut. Jadi hak Puan di situ ada. Cuma kena berbincang dengan peguam yang berhampiran dengan Puan supaya dapat dibuktikan ataupun bukti-bukti ini dapat disusun dengan baik sebelum difailkan ke mahkamah. Kita tak mahu cakap pada hari ini apabila kita nak memfailkan satu permohonan ganti rugi pertunangan, rupa-rupanya bertunang tu atas motor dua orang sahaja. Jadi yang kita tak mahu. Biar yang lebih baik pada hari ini kalau bertunangan itu melalui satu keluarga, sebab kadang-kadang keluarga ini dia menghantar wakil ini akan mencatat apa sebentuk cincin, deposit 1,000, so kita dah buat macam ni. So ini adalah bukti-bukti dan dia dizahirkan dengan cara gambar. Sebab kita perlu membuktikan di mahkamah, itu isunya. Hanya sekadar kita saja yang tahu, pasangan kita yang saja yang tahu, ini yang akan menjadi beban bukti yang kurang sikit untuk kita dapatkan tuntutan di mahkamah. Okey, ada satu soalan. Banyak soalan pula masuk. Okey, daripada Hai. Tuan Fahmi, mungkin boleh teruskan, kita raikan. Saya tengok line dah okey dah. Ya, boleh teruskan. Kalau isteri tak mau cerai ikut Seksyen 47, macam mana Tuan? Si suami nak sangat cerai sebab nak kahwin lain, mohon pandangan. Boleh. Okey, silakan. Apa yang ditanyakan Hai itu, Tuan Hai silakan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali kita kena tengok. Okey, yang pertama sekali kita kena tengok dulu kenapa suami tersebut nak menceraikan isteri dia. Lepas tu saya okey, saya tak apa, kita berbincang dalam kaedah macam ni. Apa yang paling penting kita kena memahami. Okey, saya cuba tambah. Hello. Okey, tak apa, saya cuba tambah. Okey,
apa yang penting dalam seksyen ini, sekiranya suami ataupun isteri ini tidak mahu bercerai, kita kena fahamkan kepada suami ini bahawa kita perlu mengikut peraturan di bawah seksyen 47 dan seksyen 48. Seksyen 47 menyatakan sekiranya pihak-pihak tidak bersetuju, dia perlu kepada jawatan kuasa pendamai. Jawatan kuasa pendamai akan mengenal masa lebih kurang dalam 6 bulan. Sekiranya tidak ada penyelesaian, barulah dilantik pegawai hakam yang perlu berbincang selewat-lewatnya tak lebih daripada 6 bulan. Tapi ada setengah pihak kata pergi cerai luar mahkamah, lepas tu buat pengesahan lepas cerai sabit. Bagi sebagai pengamal undang-undang, kita tak boleh menyarankan bahawa beliau lakukan perkara yang menyalahi undang-undang. Contohnya, melafaz cerai di luar mahkamah. Sebab bila melafaz cerai di luar mahkamah, itu adalah satu kesalahan yang bercanggah dengan undang-undang. Sebagai pengamal undang-undang, tidak boleh. Yang penting kita perlu memahamkan plaintiff ini, itu sahaja. Kalau dia nak buat, itu tindakan dia. Dia nak bercerai luar mahkamah, itu tindakan dia. Cuma kita boleh membawa dia semula ke mahkamah untuk memfailkan pengesahan lafaz cerai. Jadi pengesahan lafaz cerai, ada yang tanya saya, berapa denda pengesahan lafaz cerai ini? Denda pengesahan lafaz cerai, dia adalah mungkin tak lebih daripada 1,000 ataupun tak lebih daripada setahun ataupun kedua-duanya sekali. Kemungkinan boleh dikenakan kedua-duanya sekali. Mungkin dia dah cerai kali pertama di luar mahkamah tapi tidak mendapat pengajaran ataupun pembelajaran, dan mungkin dia akan cerai kali kedua di mahkamah, sedangkan yang pertama dia dah cerai di luar mahkamah menyalahi undang-undang. Ini adalah kali yang kedua, dan saya ada tulis dalam artikel saya bahawa kemungkinan penjara boleh dikenakan bagi orang yang melanggar undang-undang pengesahan lafaz cerai di luar mahkamah, walaupun dia bukan salah satu undang-undang jenayah, walaupun berada di bawah undang-undang pentadbiran, dia tetap melanggar undang-undang dalam keluarga Islam. Itu dari segi peruntukan undang-undang yang ada. Okey, kita teruskan dari segi, ada satu soalan lagi. Mesti dari pihak setuju ke yang perlu alasan cerai yang munasabah? Jika pihak suami walaupun isteri tak setuju, bagaimana pula? Okey, silakan. Okey, baik. Soalan ni macam soalan tadi juga Tuan Syazil terangkan tadi. Jadi kita kena kembali balik. Kita filekan juga di seksyen 47 dan kita terus ke jawatan kuasa pendamai. Di situ pegawai agama akan mainkan peranan untuk menasihati pihak-pihak. Okey, yang lebih jelas sebenarnya itu Puan Nika, sebenarnya kenapa seksyen 47 ini? Seksyen 47 ini difailkan kerana dia hanya berlaku syiqaq, iaitu perbalahan yang tidak dapat dibuktikan di segi zahir. Contohnya kalau ta'liq, dia dibuktikan dari segi zahir. Contohnya apabila kita tinggalkan ataupun suami tinggalkan isteri lebih daripada 3 bulan, itu dibuktikan oleh zahir. Kalau dalam fasah dia tak bagi nafkah batin, dibuktikan dengan zahir. Dia kelakuan anaya, pukul, dibuktikan dengan zahir. Tapi seksyen 47 ini tidak ada tuntutan yang lain ataupun dia nak menjaga aib suami. Diletakkan sebagai satu syarat perkahwinan itu ataupun perceraian itu adalah alasan tiada persefahaman walaupun isteri tak setuju. Sebab kalaulah suami letak pun tiada persefahaman walaupun dia ada alasan-alasan lain, supaya perkara ini tidak mengaitkan satu pihak dengan pihak yang lain. Ini yang kelebihan kepada seksyen 47. Biasanya kalau kes tidak kuat, tidak mempunyai merit, kita akan memfailkan dulu terlebih dahulu seksyen 47 iaitu perceraian persetujuan. Sekiranya gagal, pergilah kepada jawatan kawasan pendamai sehingga untuk dapatkan satu sabitan syiqaq di hakam. Dan perkara ini berbeza di Kuala Lumpur dan di Selangor. Di Selangor ada pegawai hakam dia sendiri, ada prosedur hakam dia sendiri. Di Pulau Pinang dan di Utara dan di Perak ini belum ada lagi. Mungkin ke arah itu pada masa akan datang, insya-Allah. Dan soalan seterusnya kepada Tuan Fahmi. Okey, daripada Hakim Matan. Salam Tuan, jika isteri memfailkan tuntutan cerai pada masa yang sama suami memfailkan tuntutan nusyuz secara berasingan, jadi kes perceraian tersebut selesai dahulu. Bagaimana status kes nusyuz tersebut? Terima kasih. Okey, silakan. Tuan Fahmi, silakan. Okey, dengar saya ke Tuan Fahmi? Silakan. Dengar saya ke Tuan Fahmi?
terputus lagi. Dan mungkin ini adalah soalan terakhir yang saya cuba jawab. Sebenarnya untuk tuntutan nusyus bagi negeri-negeri yang tertentu, dia mesti difailkan di bawah satu kes induk. Dia mesti difailkan di bawah kes induk. Contohnya apabila seorang itu memfailkan perceraian, suami ini perlu memfailkan tuntutan nusyus ini di bawah kes induk. Jadi dia mungkin dijadikan sebagai satu tuntutan balas terhadap perceraian tersebut. Sebab perceraian kalau ikut dari segi prosedur ataupun hakim-hakim tertentu, dia adalah trial within trial, iaitu perbicaraan dalam perbicaraan. Sebelum untuk mensabitkan satu perceraian, perlu untuk mensabitkan nusyus terlebih dahulu, baru boleh mensabitkan perceraian. Tetapi dari segi formaliti pada hari ini, maknanya kes induk berdasarkan ramalan, nusyus ini hendaklah difailkan di bawah kes induk. Kecuali lah ada setengah-setengah negeri bagi si isteri ini tidak memfailkan apa-apa perceraian. Contohnya di Kedah mungkin tuntutan untuk kembali taat, di Perak mungkin tuntutan nusyus dibenarkan, di Pulau Pinang tidak dibenarkan, mungkin di negeri-negeri tertentu. Tetapi sekiranya kes perceraian difailkan terlebih dahulu, nusyus difail kemudian, dia akan dirujuk kepada jemaah naziran di Jabatan Kehakiman Syariah di Malaysia. Kebiasaannya kes nusyus ini akan diletakkan di bawah kes induk. Maknanya kes ini contohnya difailkan di Kuala Lumpur, kes perceraian difailkan di Pulau Pinang, perceraian difailkan dahulu. Jadi kes perceraian untuk nusyus di Kuala Lumpur itu ditolak oleh jemaah naziran dan diarahkan untuk difailkan tuntutan balas di Pulau Pinang. Itu kebiasaan yang kita hadapi, siapa yang file terlebih dahulu. Dari segi merit case, dari segi perbicaraan ataupun dari segi apa-apa tuntutan, bagi saya sama ada plaintiff memfailkan dulu ataupun defendant memfailkan dulu, itu tidak ada masalah sebab beban pembuktian adalah sama di mahkamah. Maknanya plaintiff perlu membuktikan, defendant perlu membuktikan mengikut prosedur-prosedur tertentu. Jadi pada malam ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua kerana sama-sama dapat menonton tentang tajuk seksyen 47, dan saya mohon maaf sekali lagi kerana terdapat gangguan ketika mana kita di udara, dan insya-Allah esok kita akan teruskan lagi dalam sesi setengah jam bersama Solusi Syariah selama 30 minit. Dan saya pohon yang kawan-kawan sahabat-sahabat mungkin boleh like page saya untuk teruskan dapat maklumat berkaitan dengan perundangan syariah. Dan saya mohon maaf kerana terdapat banyak sangat pertanyaan, persoalan lagi masuk melalui page saya, dan insya-Allah saya akan cuba jawab satu persatu secara umum. Bukan secara tepat tapi secara umum supaya tuan-puan faham apa yang disampaikan, apa yang ada dalam protokol undang-undang, sama ada boleh ataupun tidak boleh. Dan kebanyakan yang bertanya kepada saya tentang pengesahan lafaz cerai, adakah sabit Ustaz, adakah tak sabit? Bagi saya dari segi ilmu mungkin boleh sama dengan pengajian dengan mana-mana hakim, tetapi perbezaan saya hanya ditauliahkan sebagai peguam syar'i. Hakim syar'i mempunyai tauliah raja untuk memutuskan sama ada perkara itu sabit ataupun tidak sabit. Jadi apa perlu yang saya buat? Saya apabila terdapatnya satu lafaz cerai di luar mahkamah, sama ada perkara itu kinayah ataupun tidak, yang penting saya tidak boleh membuat keputusan. Saya hanya kata, oh ini kita kena rujuk kepada mahkamah kerana terdapat lafaz cerai. Belum tentu, mungkin lafaz yang dikeluarkan itu mengandungi niat dan mungkin sabit. Supaya tidak was-was pasangan masing-masing, perlulah untuk memfailkan pengesahan di mahkamah syariah untuk mendapatkan pengesahan yang sahih daripada hakim yang ditauliahkan. Itu lebih baik supaya kehidupan kita ini tidak was-was dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya rangkumkan dalam video ini untuk jawapan-jawapan soalan-soalan terlalu banyak dan berkaitan dengan tuntutan hak jagaan anak. Dan berkaitan tuntutan hak jagaan anak pun juga tanya banyak juga dalam page saya, dalam blog saya, dalam page saya ni, dalam inbox saya, dan saya zahirkan di sini bagi tuntutan sekiranya ada keterdesakan dan ada kes-kes yang saya terima terlalu banyak yang mendesak atas alasan nak ambil anak raya, nak ambil dalam PKP, suami bawa lari, banyak. Dalam keadaan ini baru dibolehkan pada hari ini 13 bulan, 14 bulan ini ataupun esok baru dibolehkan sekiranya ada keterdesakan kes untuk memfailkan tuntutan penjagaan anak secara interim ataupun secara ex parte ataupun inter parte, tetapi perlu melalui proses dan dibenarkan terlebih dahulu untuk mendapat tarikh. Cuma raya terlalu dekat, 10 hari lagi, sama ada dapat ataupun tidak dapat, dia bergantung kepada perintah mahkamah dan pelaksanaan, sama ada untuk melaksanakan untuk ambil anak itu dapat ataupun tidak. Sebab
mahkamah akan melalui proses lagi percutian. Maknanya mahkamah akan cuti raya. Cuti raya ni maknanya selepas Jun. Mungkin bersabar seketika. Dalam PKP ini semua pihak kita pun jadi macam tergendala ketika. Nah, yang ni saya rangkumkan sekali untuk jawab dalam video ini tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan anak, pengesahan lafaz cerai dan tuntutan berkaitan kematian. InsyaAllah mungkin saya akan adakan satu siri khas untuk menjawab persoalan-persoalan itu secara maya. Nak menjawab satu-satu tu jenuh juga saya. Jadi saya cuba untuk menjawab secara maya. Jadi alhamdulillah pada malam ini syukur saya ucapkan terima kasih. Apa yang buruk itu datang daripada kelalaian dan kesilapan saya sendiri, dan yang segala yang baik itu hanya datang daripada Allah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So jumpa lagi pada malam esok. Assalamualaikum.